Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar semua? Okey, jom bersama Kak Baiti. InsyaAllah pada malam ni ada Kak Baiti nak berkongsi lah pada semua tentang usus sebenarnya. Kak Baiti nak cerita tentang apa terjadi dengan usus kita ya. Okey, kita tunggu sekejap. Kawan-kawan, sementara Kak Baiti lukis-lukis sikit. Okey. Sekejap Kak Baiti lukis-lukis. Nanti kita boleh tengok apa yang Kak Baiti lukiskan ni. Okay, Assalamualaikum. Sekejap Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, apa khabar? Malam-malam Sabtu kan? Okey, ramai mungkin balik kampung kan. Jadi terima kasihlah kerana menemani Kak Baiti. Bagi siapa yang masih yang tengah live, tengah tengok FB tu kan, singgah-singgahlah bersama Kak Baiti ni, teman-teman Kak Baiti kat sini. Okey. Jauh pula ni kamera ni. Okey. So hari ni insya-Allah Kak Baiti nak berkongsi dengan anda tentang satu perkara yang sebenarnya Kak Baiti lama nak berkongsi, iaitu tentang kejadian dalam usus kita. Okey, tahu tak dalam usus kita ni kan, sebenarnya Allah jadikan usus kita ni memang dah komplit lah, cantik kan. Dia dia sihat lah kan. Usus sihat tu biasanya kita nampak dia berbentuk kalau macam dalam gambar ni kan, dia berbentuk macam ni lah, sihat. Dia gemuk, dia macam berpoket-poket gitu. Tapi kan bila kita dah makan macam-macam, kita dah makan bahan-bahan bertoksin kan, kita kurang serat, kita kurang makan sayur, kurang makan buah, membuatkan usus kita lama-lama dah berubah bentuk. Gitu. So hari ni Kak Baiti nak cerita sikit tentang satu bentuk usus yang selalu terjadi pada semua orang. Yang mana kalau customer Kak Baiti lah, customer bekam Kak Baiti, untuk pengetahuan mereka yang belum ketahui, Kak Baiti ni buat pusat bekam. Ya, Kak Baiti ni sedang berada di pusat bekam lah ni. Gitu. So ada satu usus kan yang namanya diverticulitis. Diverticulitis tu. Ini Kak Baiti lukis. Minta maaf lah kalau dia terbalik kan. Diverticulitis ni kejadian macam mana? Okey, diverticulitis ni dia berlaku, dia ada kantung-kantung tau. Dia kantung-kantung. Sekejap Kak Baiti lukis-lukis, lupa lukis kantung-kantung tu. Kantung-kantung. Okey. Diverticulitis ni dia ada kantung-kantung ni. Itulah berlaku dalam usus kita. Ya. Kenapa dia berlaku macam tu? Ya, sebabnya kerana kita kurang serat lah. Kurang makan sayur, kurang makan buah. Jadi kita kurang serat dan juga banyak konsum makanan-makanan yang berawet, ya, lepas tu berperisa, berwarna, membuatkan kita punya otot
kita punya otot usus kita ni herniated, maksudnya membengkak. Okey, ni salah satu ciri-ciri usus kita setelah mengalami perubahan kerana makan makanan kita selama ni lah. Dia ada banyak lah. Ada diverticulitis, ada spasm, ada spastik, ada stricture, ada balloon bowel, banyak jenis usus terjadi perubahan bentuk dalam usus kita tu. So hari ni Kak Fati nak kupas sikit, nak share dengan kawan-kawan semua, sahabat semua, usus yang berbentuk diverticulitis. Okay, selamat datang. Terima kasih kerana sertai Kak Fati pada malam ini. Okay, so diverticulitis ni, Kak Fati ulang sikit, terjadi ialah apa dia, terwujudnya kantung-kantung kecil ni. Kantung-kantung ni membonjol keluar ya. Dalam tu ada apa? Dalam tu ada zat beracun, toksin lah kiranya. Toksin, infection. Dia kenapa jadi macam tu? Sebabnya kita kurang makan, diet kita kurang serat, kurang makan buah dan sayur ya. Okey, ni kenapa jadi macam ni kan? Sebab bila kita kurang makan serat dan sayur dan buah, dia membuatkan kita punya dinding usus kita ni akan terpaksa terbeban memaksa najis kita tu untuk bergerak daripada sekum ke ascending colon ke transverse colon semua kan. Jadi itu membuatkan otot usus kita tu membengkak. Bila membengkak dia akan tertonjol macam ni dari kantung-kantung tu. So bila dalam kantung-kantung tu dia akan jadi macam mana? Dia akan dalam tu dia akan akan masuklah tinja, kita punya najis kan. Makanan kita akan terperangkap dalam tu, akan menumpuk, akan berkumpul dan lama-lama akan membentuk infection. Ya. Lepas tu nanti kan lama-lama dia kantung-kantung ni akan pecah tau. Dia akan pecah contoh macam ni kan, dia akan pecah. Main dekat ni tadi. Okey, dia akan pecah. Macam ni kan, dia akan pecah. Macam ni, dia akan pecah, dia akan keluar. Macam ni, dia akan keluar. Kita dia akan keluar. Maksudnya, kita punya kantung ni lama-lama dia akan rupture dan akan pecah. So, bila pecah, dia akan keluarlah. Dia akan produksi dalam kantung juga, dia akan menjadi host kepada produksi of infection lah. Infection. Lepas tu dalam tu ada dalam tu ada toksin ya, zat beracun semua dia akan tersebar lah ke seluruh badan kita. Bila tiba masa dia rupture, dia akan tersebar. So Kak Fati saja nak cerita kat sini. Okey, kantung tu kan dia kan bila dia pecah dia akan pergi mana tahu. Contoh macam dekat sekum ni. Kat sekum ni bila dia pecah kan, bila kantung tu pecah, dia akan pergi ke organ-organ yang organ-organ seperti kawasan reproduktif lelaki ataupun reproduktif perempuan. Maksudnya dia akan pergi ke ovari ataupun testis. Dan juga dia juga boleh pergi ke pankreas. Bila kantung ni dalam ni ada zat beracun, angin, lepas tu infection, toksin, bila dia pecah dia akan pergi ke pankreas dan juga dekat kawasan ovari dan juga testis untuk lelaki lah. Itu kalau kat sekum. Kalau kat ascending colon ni, itu usus menaik. Bila usus menaik ini pula, dia akan pergi mana? Bila rupture, kantung-kantung ni, kantung-kantung akan rupture. So, zat beracun ni akan pergi mana? Dia akan pergi ke kawasan dada, pernafasan. Gitu. So, nampak kan semua penyakit tu datang dari usus. So, bila kantung-kantung pergi pernafasan, membuatkan seorang tu jadi asmatik, jadi macam sesak nafas kan, jadi semput, mengah, sebagainya. Okey, so itu maksudnya toksin daripada usus dah pergi ke kawasan pernafasan. Kalau toksin tu berada dekat kawasan transverse colon, itu usus melintang, ya, usus melintang. Okey. Bila kantung-kantung kecil ini, kantung diverticular ni pecah, dia akan pergi ke area kepala. Maksudnya seorang tu akan jadi mudah pening kepala, migraine, lepas tu jadi pelupa, akan jadi sakit kepala lah. Jadi sinus ya, maksudnya resdung ke, semua penyakit-penyakit yang ada berlaku di kepala adalah datang daripada toksin berada di kawasan transverse colon. Gitu. Manakala kalau kat descending colon pula, kan kat kawasan descending ialah usus menurun. Usus menurun ni, ini kawasan usus menurun. So bila rupture tu berlaku, maksudnya kantung-kantung ni pecah, dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke kawasan bahu, tengkuk, leher, lepas tu dia akan pergi kan kat kawasan
tulang tengkuk kita ni, medula, ataupun mastoid medula macam tu. Dia akan ganggu keseimbangan kita lah. So itulah datang toksin daripada descending colon, itu usus menurun. Mana diverticular tu berlaku dekat kawasan sigmoid. Sigmoid tu ialah usus yang berada di bawah ni. Usus di bawah ni. Inilah kawasan sigmoid kan. Ni kantung-kantung sigmoid ni. So bila kantung-kantung ni pecah kat kawasan sigmoid, dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke spleen kita. So bila toksin daripada sigmoid ini pergi ke kawasan spleen, dia akan membuatkan sisa kekebalan tubuh kita tu akan menurun. Maksudnya kita akan mudah alergik, kita mudah gatal-gatal, eczema sebagainya. So nampak tak di sini rupanya segala penyakit yang kita alami selama ni, pening kepala lah, eczema lah, sakit bahu, sakit tengkuk ke apa kan, sakit pernafasan, masalah kewanitaan, masalah kelakian ke, even masalah pada pankreas ke kan, adalah datangnya daripada usus. Sebenarnya usus. Sebab itulah Nabi cakap kan, segala penyakit datang pada perut kan, iaitu apa yang kita makan dan apa yang tersimpan dalam usus kita sebenarnya. So di sini membuktikan bila Kak Baiti belajar tentang usus ya, iaitu tentang diverticulitis ni, dia membuktikan bahawa semua penyakit kita adalah datang pada usus, usus yang kotor lah. Mungkin kejadian kerana apa yang kita makan tak cukup serat, tak cukup buah-buahan membuatkan berlakunya rupture kantung-kantung dalam usus kita. Itulah yang jadi toksin, dia jadi host kepada production of toksin ya. Okay, so bukan itu saja, kantung-kantung juga merupakan sumber peradangan, membuatkan jadi keradangan, dan juga dia juga merupakan sumber degenerative cell. Maksudnya dia juga cenderung untuk membuatkan kita punya sel mengalami degeneratif, maksudnya kemerosotan sel lah ya. Okey, so Kak Baiti nak tunjukkan sini macam mana rupa kan, kalau dalam buku Kak Baiti ni, Kak Baiti punya buku, Kak Baiti selalu baca buku ni kan, selalu rujuk. So macam mana rupa keadaan kita punya usus tu dalam bentuk gambar rajah yang lebih clear kan, macam mana rupa dia. Maksudnya kita punya usus kita memang ada wujud kantung-kantung macam ni ya. Kantung ini namanya diverticular. Akan rupture, dia akan keluarlah zat-zat beracun, iaitu toksin, infection, angin ke, dia akan terlepas keluar dan tersebar seluruh badan. Gitu. Kalau macam ini kan, ini adalah view dalam usus kita, nampak lopak-lopak ni. Lopak-lopak ni kan, ini lopak-lopak yang lopak-lopak tu masuk lekuk-lekuk ni lah, lekuk-lekuk ni, tapi dah rupture, dah pecah, dan dah keluar lah dia punya toksin semua tu melalui usus, dinding usus dah keluar. Kalau dalam X-ray macam ni nampak. Kalau dalam X-ray kan, nampak ya. Kalau X-ray nampak dia ada kantung-kantung ni. Nampak orang ni ada 142 kantung dalam usus dia. Maksudnya memang banyak. So inilah cenderung kepada masalah toksin yang banyak dalam badan kita. Dia juga cenderung kepada barah ya, sebabnya dia adalah production, dia adalah host kepada degenerative cell yang membuatkan kemerosotan sel kita lah. So berlaku dalam badan kita sebenarnya, yang mana kita kalau kita kurang serat kan, kurang makan sayur buah, dia akan membuatkan kita akan mengalami diverticular. So benda ini sangat-sangat bahaya, sebabnya inilah sebagai pencetus kepada masalah kanser dalam badan kita semua kan. So memang kalau macam tu, kita kena tindakan kita ialah kita kena pastikan usus kita bersih. Usus kita bersih supaya toksin semua ni tak berkumpul, toksin, infection tak berkumpul, dan kita kena pastikan yang kantung-kantung ni tak wujud lagi. So macam mana kalau macam banyak customer Kak Baiti selalu tanya, habis macam mana saya punya usus saya ni kan, dah banyak kantung-kantung ni, macam nak hindarkan, macam nak buang kan, macam mana nak hilangkanlah kantung-kantung ni, dan macam nak baik pulih usus kita supaya kembali kepada normal kan. So apa tindakan Kak Baiti? Kalau biasa Kak Baiti akan sarankan diorang kena cuci usus, maksudnya kena detox, kena bantu usus kita ini buang toksin semuanya. Maksudnya toksin perlu disingkirkan daripada usus. So nak singkirkan macam mana? Sebenarnya usus kita ni memang Allah dah jadikan dia boleh singkirkan sel semua jadi. Tapi oleh kerana makanan kita yang sangat-sangat
berat dengan toksin, membuatkan usus kita dah kurang efisien untuk membuang segala toksin tu. That's why kita perlukan penolong. Kita perlu ada suplemen lah. Suplemen itu makanan pelengkap untuk membantu usus kita mengeluarkan toksin sepenuhnya. Okay? So, apa yang Kak Wati sarankan kan untuk membersihkan usus ni adalah pertamanya kita kena makan banyak serat lah. Iaitu serat, contohnya daripada aloe vera, macam aloe vera gel macam ni kan. Aloe vera gel ni memang tinggi dengan serat. Ya, serat memang sepenuhnya serat lah. Ya, dia ada 1 liter tapi 974 gram per liternya adalah serat aloe vera. Ya, so kita kena banyak makan serat. Sebabnya masalah diverticular ni datang kerana kurang serat, kurang makan sayur, kurang makan buah. Macam tu. So kita kena makan fiber, kita kena makan banyak makan buah-buahan dan sayuran lah. Tapi kan untuk makan serat ni kan, untuk makan buah dan sayur ni, Kak Wati ada satu formula tau. Sekejap Kak Wati tu lukis sikit. Kak Wati suka lukis-lukis. Okay. Supaya inilah kena nampak lah kan. Tulis sikit. Okay, untuk buah kan, kau nak tahu serat yang fix untuk tubuh badan kita, yang kiranya yang cukup lah untuk tubuh badan kita. Sebab kita ingat kita dah makan buah sebiji 2 dah cukup dah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya nak tahu buah dan sayur yang cukup untuk tubuh badan kita, dia kena according to berat badan kita ya. Okay. So kalau buah kan, buah dia kena berat badan kita, berat badan dalam kilogram lah. Dan dulu darab dengan 10. Maksudnya berat badan darab dengan 10 ya. Maksudnya kalau berat badan kita macam Kak Wati 50 lebih, Kak Wati cakap 60 lah, 60 darab dengan 10 maksudnya 600 gram. 600 gram. Kak Wati punya buah, tahu buah yang Kak Wati kena makan pagi saja. Itu pagi saja tahu. Pagi saja kena makan sebanyak 600 gram. Buah. Itu 600 gram. Lepas tu buah tu bukannya buah satu jenis buah je. Kena bermacam-macam buah. Ya. Kalau boleh 4 ke 5 jenis buah dan berwarna-warni. Berwarna-warni buah tu. So ada warna purple contohnya macam anggur ke kan. Lepas tu ada warna kuning contohnya sebiji buah pisang. Lepas tu ada warna oranye daripada sepotong betik. Lepas tu ada lepas tu ada hijau daripada kiwi ke. So maksud kena campur-campur. Tak boleh satu jenis buah sahaja dan banyak macam tu. Kena sikit-sikit berbagai warna dengan berbagai rasa. Ya, okey. Macam mana sayur pula? Sayur, okey, itu buah. Kalau sayur pula kan, sayur dia berat badan, saya sekejap Kak tulis. Kalau sayur berat badan, berat badan tadi darab dengan 5. Berat badan tadi darab dengan 5 ya. 5. So maksudnya kalau 60 kilo bermakna lebih kurang 60 kilo darab dengan 5 bermakna dalam 300 gram sayur kena makan. Maksudnya masuk separuh daripada buah tu. Tapi sayur ni keringan kan. Sayur ni ringan kan sebab dia tak seberat buah. So memang banyak juga sayur kita makan kan. So memang kalau kita itulah buah dan sayur yang kita kena makan itu per meal. Ya maksudnya, dan kalau sayur pula kena raw veggie ya, kena kena mentah. Dan maksudnya dalam contohnya ulam-ulam ke, salad ke kan. So ataupun kalau kita nak masak pun kena masak dalam suhu dalam tidak mendidih lah. Maksudnya kalau kita masak boil tu kita kena tutup. Lepas tu nanti kita baru masukkan sayur. Barulah sayur tu tidak begitu dimasak dengan sepenuhnya supaya nak hindarkan daripada zat nutrien hilang lah kan. So maksudnya bila buah sayur tu memang kena makan banyak kan. Tapi mampukah kita makan banyak tu kan, sebab kita lagi lah sibuk kan, hektik sana kemari kan. So tak mampu nak menghadap hidangan sayur buah yang banyak. So that's why di sini Kak Wati sarankan untuk customer-customer Kak Wati sarankan makan aloe vera ya, makan aloe vera gel ni. Makan aloe vera, lepas tu kita ada fiber ya, fiber ni kalau kita tak mampu nak makan sayur banyak, kita boleh makan fiber ya. Fiber ni sangat bagus untuk menambahkan serat dalam usus kita. Lepas tu selain pada tu Kak Wati sarankan juga makan Forever Light. Forever Light ni dia
aminotin, dia sejenis enzim, enzim penghadaman, enzim aminotin yang mana bagus untuk pencernaan. Dia bantu untuk mencerna makanan lah. Dia menghasilkan enzim pencernaan supaya dengan pencernaan itu sempurna boleh membina blok-blok badan kita lah, blok-blok pembinaan. Itu dia akan bantu untuk pemulihan sel badan kan. Macam kita tengok kan dalam kantung-kantung tadi dia dah lubang-lubang, dah lopak-lopak. So macam mana kita nak gantikan balik, macam nak tutup balik lopak-lopak ni kan. Jadi so that's why kita perlukan aminotin untuk tutup balik, untuk baiki balik kita punya structure usus kita tu tadi. So macam mana nak bancuh kan, macam mana nak bancuh aminotin ni kan, ataupun Forever Light ni. Ini memang makanan yang Kak Baiti selalu makan pagi-pagi. Sekarang dah sampai sikit dia tinggal kan. Kak Baiti selalu amalkan ini untuk sebagai breakfast, sebabnya dia bantu untuk penghadaman kita kan, dan mengelakkan daripada kekurangan serat, kekurangan nutrien ke. Sebabnya kita memang, kalau Kak Baiti sendiri pun, walaupun Kak Baiti merawat orang, Kak Baiti sendiri pun kadang-kadang tak mampu nak menjaga, tak mampu nak menghadap makanan sayur, buah yang banyak kan untuk makan sendiri. So that's why kita perlukan penolong, kita perlukan suplemen untuk mencukupkan keperluan kita. Okey, Kak Baiti nak terangkan, nak tunjukkan kat sini macam mana Kak Baiti bancuh aminotin ni, Forever Light ni kan, Forever Light daripada Forever Living ni. Aminotin ni senang saja. Kalau Kak Baiti suka bancuh macam tu je. Ada kadang-kadang Kak Baiti akan blend dengan buah ya. Tapi kadang-kadang Kak Baiti akan bancuh dengan air biasa saja ya. Okey, air biasa saja macam ni lebih kurang. Lepas tu Kak Baiti akan letakkan satu skop Forever Light ni. Forever Light ni dia ada banyak, dia ada dua perisa kan, ada dua perisa. Satu perisa vanilla macam ni kan, satu lagi perisa coklat. So aminotin ni, Forever Light ni ialah satu jenis protein kacang soya ya, protein kacang soya yang mana dia bantu untuk sebagai pengganti makanan juga ya. Dia pengganti makanan. So kalau macam breakfast kita tak nak makan berat-berat, so kita boleh makan ini, akan rasa kenyang. Ya, ataupun bagi orang yang tak selera makan, boleh juga makan Forever Light ini untuk at least dia tambah tenaga, dia dapat cukup zat nutrien walaupun dia tak boleh nak makan dengan seleranya. So ini sangat-sangat sedap dan rasa memang sedap. Ya, dia datang pada protein kacang soya yang mana soya ni non-GMO dan gluten free ya, dan dia lactose free juga ya. So dia sangat bagus untuk pembinaan sel-sel baru ya, untuk orang yang tengah dalam keadaan proses pemulihan, operation ke apa pun sangat bagus, dibantu untuk pemulihan sel badan. Dan kalau untuk wanita, bagus untuk kulit ya, untuk pembinaan kolagen semula jadi ya. Okey, so untuk usus sangat-sangat bagus sebab dia boleh bantu untuk membina balik usus yang sihat, usus yang sepatutnya. Yang tadi kita nampak ada kantung-kantung, ada lopak-lopak dalam usus kita tu kan, dia boleh baiki semula usus kita supaya highway dalam usus kita tu kembali baiklah ya. Okey. So bila macam ni dah bancuh macam ni, so Kak Baiti akan gabungkan dengan fiber ya, fiber ni Kak Baiti akan bancuh masuklah dalam ni, masuk dalam Forever Light ni kan. Kak Baiti bancuh je sekali. Dan fiber bagusnya, fiber Forever Living ni, fiber yang Kak Baiti amalkan ni, dia tidak macam fiber macam lain, daripada syarikat lain yang mana kalau fiber lain dia berketul-ketul kan, berketul-ketul. So kalau dia shake ya, kalau shake macam ni berketul-ketul, tapi dia tidak berketul-ketul. Dia terus boleh minum macam tu terus ya. Okey, nampak sedap. Dan ada setengah tu kadang-kadang Kak Baiti taruh sekali susu kan. Tapi Kak Baiti lebih sukalah, Kak Baiti kadang hektik tak sempat nak buat apa. So dengan bancuh macam ni pun dah okey, sangat-sangat dah sedap dah ya. Okey, kadang-kadang Kak Baiti bancuh dengan buah-buahan. Okey, Kak Baiti ni. So bagusnya Forever Light ni, dia selain pada dia mengenyangkan, selain pada dia bagus untuk usus, dia juga adalah kickstart untuk pembakaran lemak kita. Tahu, so maksudnya lemak kita ni bila nak bakar, dia kena ada bahan bakar dia. Iaitu bahan bakar dia mesti datang daripada lemak juga. So ini lemak sihat dan rasa dia sangat-sangat
manis dan juga berlemak. So kita tak payah nak campur susu, tak payah campur gula, sebab dia dah memang rasa manis yang asli, itu daripada fruktosa lah ya. Sedap sangat-sangat. Kak Betty minum dulu ya. Buat minum. Memang sedap sangat-sangat. Dia rasa lemak-lemak berkrim kan, dan sangat mengenyangkan. So dia sangat-sangat bagus untuk usus. So bagi siapa yang ada masalah, tadi Kak Betty cerita kan, bila ada diverticular tu, apa masalahnya? Orang tu ada mengalami migraine, sakit kepala kan, lepas tu angin, lepas tu dia ada masalah resdung ke, lepas tu ada masalah alergi ke, gatal-gatal ke, masalah sakit bahu, sebab tu itu datang daripada toksin-toksin yang datang pada usus kan. So maksudnya usus dia kotor. So memang kita kena cuci usus tu. Kita kena detox usus dengan aloe vera gel macam ni kan, dengan aloe vera gel. Lepas tu pada sama kita kena baiki balik. Bila dah bersihkan usus kita dah bersih daripada segala toksin, nak baiki balik supaya usus kita tu kembali pada usus yang sihat, kita kena top up lah. Ibarat macam sebuah highway, sebuah jalan raya kan, dalam satu kampung, hari-hari lalu kereta, of course jalan raya tu akan berlompak-lompak kan. So kenalah turak balik kan. Ada tiba masanya kita kena turak balik jalan raya tu, kena tampal balik batu-batu, lepas tu kena turak dengan tar kan. So sama juga usus kita ni hari-hari dah kita belasah makan macam-macam kita makan benda-benda pengawet, perasa, perisa, pewarna semua. So tiba masanya kita kena turak balik kita punya lompak-lompak dalam usus kita tu ya. Okey. So bila kita turak, nak turak pakai apa? Kita kena pakai asid amino. Ya, okey. Have you fix namanya? Sekejap ya. So pergi kat habis sayang. Okey. So nak turak pakai apa? Kena pakai asid amino. So asid amino ini ialah itulah datang daripada mana? Apa yang sumber-sumber asid amino? Ada yang aloe vera gel ni, aloe vera gel pun ada asid amino ya. Forever aloe vera gel pun ada asid amino. Ini pun ada asid amino juga ya. Iaitu Forever Light ni pun ada asid amino. Asid amino tugasnya untuk pembinaan sel-sel baru. Dia turapkan kompartmen dalam badan kita lah, iaitu usus, lepas tu organ-organ dalaman, sel-sel pembinaan sel-sel antibody. Dia boleh pembinaan sel-sel baru ya. Okey, so itu sajalah ya Kak Betty punya pengisian hari ini, penguasian Kak Betty. Mudah-mudahan apa yang Kak Betty sharekan ini bermanfaat lah untuk semua. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya lebih, nak hubungi Kak Betty untuk dapatkan keterangan lanjut, boleh hubungi Kak Betty. InsyaAllah Kak Betty akan consult ya. Untuk pengetahuan semua, memang diverticulitis ni itu satu penyakit, satu keadaan usus yang memang orang tak tahu. Bila datang tempat Kak Betty ni, Kak Betty akan scan. Biasa Kak Betty akan scan diorang punya mata. Daripada mata tu, macam Kak Betty punya ni kan, ini adalah gambar ranjah mata yang Kak Betty scan. Dari situlah Kak Betty boleh detect diorang punya mata diorang tu ada tak simptom-simptom diverticular. So bila diorang datang untuk mengetahui tentang penyakit kan, untuk merawat, so Kak Betty akan scan, rupanya memang ada diverticular, ciri-ciri diverticular dalam usus diorang tu. Melalui scan anak mata. Okay, so that's why lah diorang ada penyakit macam tu. Mana datang, kenapa diorang pening kan, kenapa sering pening, kenapa resdung kan, kenapa selalu pelupa, kenapa selalu angin, kenapa selalu ada masalah kesihatan macam tu, gatal-gatal, eczema kan, mana datang dia. So insya-Allah rupanya bila kita detect, rupanya ada gejala ataupun ada kejadian usus diorang tu mengalami diverticulitis, itu wujudnya kantung-kantung yang menjadi produksi kepada infection dan juga zat beracun ya. Itu sajalah ya perkongsian pada hari ini. Semoga apa yang Kak Betty kongsikan dapat manfaat semua. Jadi kalau ada siapa yang berminat ataupun nak mengetahui lebih lanjut tentang masalah kesihatan, boleh hubungi Kak Betty ya. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.